الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya kita berada di malam ke-16 Syaban ini, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam pengajian kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Sayyid Al-Sharif Alimul Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Pada membicarakan berkenaan dengan fardu ain, ini kita akan pelajari pada malam ini. Tajuk berkaitan dengan asal hakikat iman, ya, pada di dalam kitab ini pada muka surat yang ke-10. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita dengan kita mulakan dengan doa, mudah-mudahan ya diberkati oleh Allah SWT majlis ilmu kita pada malam ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkiru an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fin niyati wal amal. Jadi kita akan menyambung pada malam ini berkenaan dengan asal hakikat iman dalam matan, ya, dalam matan kitab kita ini, iaitu daripada kita baca kitab Risalah Jami'ah. Wa aslul iman qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la sharika lah wa la mithla lahu wa la shibha lahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan dikatakan maksudnya asal bagi iman itu, yakni hakikat iman secara syar'i, yakni an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun, iaitu kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mawjud. Inilah yang dipanggil sebagai hakikat ilmu tauhid, iaitu meyakini bahawasanya haqqul wujud ataupun hakikatul wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam iman. Ya, kerana itu disebutkan ya dalam kitab Ihya Ulumuddin, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa maksudnya? Yakni pada awal ya dalam kita mempelajari ilmu, ya, dituntut untuk kita mempelajari ilmu ma'rifatullah, yakni ilmu tauhid, ilmu yang kita mulakan mukaddimahnya perbincangan pada malam ini. Ilmu yakin kepada Allah. Supaya dengan yakin itu membawa kita kepada sahnya ibadah. Ya. Kerana itu dalam martabat yakin itu, pertama ulama letakkan ada golongan yang dipanggil golongan yang waham. Ya, golongan waham ini maknanya mereka hanya sebahagian sedikit saja keyakinan. Bukan yakin pun. Dikatakan sangka kecil. Contohnya kita rasa-rasa. Disebut sebagai waham. Ya. Apabila seseorang itu keluar daripada waham dan naik kepada peringkat syak. Syak ini ragu-ragu. Ragu-ragu ni bermaksud 50%. Waham ya bermaksud 25%. Daripada keyakinan seseorang. Sebab itu dipanggil sangka kecil, sangkaan yang kecil. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang dipanggil sebagai golongan yang syak,
yakni golongan yang ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu ni? Yakni mereka meletakkan antara benar dan tidak benar itu 50%, 50%. Itu dipanggil golongan yang syak. Dan golongan yang ketiga, golongan yang zon dipanggil. Peringkat zon. Maknanya 75% daripada keyakinannya besar. Dipanggil sangka besar. Contohnya kita mengatakan pada pertengahan bulan April ini contoh, pada pertengahan bulan April ini akan tamatlah PKP. Berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh kerajaan. Contoh dia. Sebab kerajaan dah bagi tahu. Dan mungkin statistik kesihatan semakin baik, contoh dia. Maka kita letakkan di situ zon. Zon ini dalam ibadah, sebahagian ibadah sah menggunakan zon. Nanti kita akan bicarakan apakah ibadah itu. Maknanya sangka besar kerana ada bukti. Sangka kecil tu boleh jadi tidak ada bukti. Dan yang keempat adalah yakin. Yakin ini dipanggil yakin inilah 100% dipanggil al-yaqin, yakni benar-benar jazam, sahabat jiwanya dalam yakin kepada Allah. Apa asas iman seseorang itu? Iaitu an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun, iaitu paling kurang dia meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Apa dia wujud? Ada. Kerana Allah Ta'ala itulah sebenar-benar yang wujud. Dan kita ini diwujudkan dan dimudahkan oleh pengarang kitab ini. Pengarang rahimahullah memudahkan dengan mengatakan wa annahu ta'ala wahidun, sungguhnya Allah Ta'ala itu wahid. Allah Ta'ala itu bersifat tunggal. Wahid ini kalau ikutkan maksudnya satu. Tapi dalam merujuk kepada ilmu tauhid bermaksud tunggal. Bila kata tunggal ni istimewa, dia tidak ada pasangan dia. Dia tidak ada musyarakah, tidak ada syarik baginya. Jadi Allah Ta'ala itu disebut la syarika lahu, tidak ada yang serupa semacamnya, yang sekutu baginya. Wala mithla lahu, tidak ada yang semacam dengannya. Wala shibha lahu, dan tidak ada yang menyerupai sepertinya. Takkan ada. Sebab itulah dalam tauhid kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selayaknya diyakini, tidak menyerupai apa pun. Sehingga ulama mengatakan apa-apa yang muncul di benak pemikiranmu, apa-apa yang kau fikirkan itu Allah, maka itu bukan Allah. Inilah satu akidah yang sangat murni, sangat bersih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yakni meyakini Allah Ta'ala itu tunggal, meyakini Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Dalam Quran Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun kamitslihi yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun menyerupainya sepertinya. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu ada yang seperti Tuhan lain, contoh dia. Tak boleh. Hukumnya haram dan berdosa besar. Kerana kalau kita menyamakan Allah Ta'ala dengan Tuhan yang lain, hukumnya adalah syirik wal'iyadhu billah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sami'. Apa dia sami'? Maha mendengar, al-basir, dan juga maha melihat. Jadi apa saja yang kita lihat depan mata kita, ciptaan Allah, itu dipanggil al-kaun. Dipanggil al-kaun ataupun dipanggil al-kainat, ciptaan. Ataupun juga dipanggil dengan bahasa yang mudah, iaitu makhlukun. Dipanggil makhluk. Kita ni makhluk. Jadi bila kita kata kita ini makhluk, maka kita itu bermaksud baru. Bila kata makhluk yang diciptakan Allah, semua yang Allah Ta'ala cipta, yang dipanggil al-kaun atau al-kainat tadi, itu dipanggil baru. Dalam bahasa Arab, baru dipanggil hadis. Dipanggil hadis. Hadis. Maknanya yang baru, yang diciptakan. Bukan hadis Nabi. Hadis Nabi itu perbicaraan. Tapi di sini hadis bermaksud
Ataupun hudus bermaksud baru. Maknanya yang dicipta. Seperti contoh, kita beli kereta baru. Maknanya dia baru, dicipta. Jadi selain daripada Allah itu baru. Ya. Sebab itu dalam sifat mustahil, ya, dalam sifat mustahil lawan kepada sifat, ya, lawan kepada sifat qidam, ya, sedia ada, Allah lawannya adalah hudus yang baru. Mula-mula wujud lawannya adam, wujud lawannya tiada, ya, qidam lawannya hudus ataupun hadis. Allah Taala itu mustahil bersifat baru, ya. Kalau Allah Taala itu baqa, lawannya fana, iaitu musnah. Jadi semua sifat mustahil itu kata ulama adalah sifat kita. Sifat sebagai makhluk, sifat sebagai al-kaun, sifat sebagai kainat. Ya. Jadi sifat mustahil bagi Allah nanti kita akan pelajari, itu adalah sifat bagi makhluk. Itu cara mudah untuk kita faham. Jadi Allah Ta'ala itu mawjudun, Allah Ta'ala itu mawjud, Allah Ta'ala itu ada. Ya, ada di mana? Pertama ulama kata mawjudun. Ya, kita kena mengadakan Allah fi dhihni, iaitu pada akal kita. Ya, wajib akal kita ini memikirkan wajib Allah itu ada. Dan kita, ya, hendaklah meletakkan pada akal mustahil Allah tiada. Yang ni kena faham betul-betul. Ya. Terkadang akal kita ini mengadakan Allah, terkadang akal kita ini meniadakan Allah. Ya. Seperti contoh, kita bila ibadah, bila kita salat, bila kita buat apa saja amalan-amalan kebaikan, kita akan, ya, akal kita akan mewujudkan Allah. Ya, kenapa kita buat benda baik, kita ibadah dan sebagainya? Kerana ketika itu kita merasa adanya Allah. Dan ada pula ketika, ya, akal kita itu merasa, ya, bukan kata Allah tak ada, tapi Allah lupakan. Ketika itu dia lupa kepada Allah, mudahlah dia jatuh kepada maksiat. Ya, kerana itu diajarkan kepada kita zikir-zikir yang kita boleh mulazamah. Dengan zikir itu, ya, akan menyebabkan kita sentiasa mengingati Allah. Dalam tariqah Syazuliyah, contohnya kita diajarkan, ya, adanya wazifah ataupun tugas-tugas aurat, wirid-wirid, ya, ataupun dipanggil rawatib, ratib yang dibaca, diajarkan oleh tuan guru kita, ya, supaya jiwa kita ini sentiasa ingat dan tidak lupa kepada Allah. Inilah perkara yang mesti kita faham, mengapa kita bertariqah, ya, untuk mendidik jiwa kita, mentarbiah jiwa kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara untuk kita, ya, mengingati Allah? Bagaimana cara untuk kita mengenal Allah? Ya, paling mudah kita kenal Allah ini dengan hadiah yang Allah Taala bagi, iaitu akal. Akal kita ni lah. Sebab tu dalil ada dua. Pertama dalil naqli, yang ini daripada Quran dan hadis. Yang kedua dalil aqli, dalil akal berfikir. Jadi dalam kitab ini dimudahkan secara asasnya bagaimanakah kita nak mengenal Allah, iaitu dengan memikirkan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyebutkan, tafakkaru fi khalqillah, hendaklah kamu berfikir tentang ciptaan Allah, ya, apa saja Allah cipta, langit, bumi dan sebagainya, ya, supaya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi membawa kita kepada Allah. Maka semua ciptaan ini adalah dalil sebagai tanda untuk kita mengenal Allah. Segala ciptaan Allah ni sebagai wasilah, sebagai jalan untuk kita mengenal Allah. Ya, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik ataupun buruk, ya, semua itu datang daripada Allah untuk membawa kita balik kepada Allah. Sebab itu bila kita tengok benda yang kita tak suka, contoh dia, macam mana kita nak membawa kepada ingat kepada Allah? Contoh kita tengok kematian, kita tengok kemalangan. Allah Taala sendiri mengajarkan kita dalam Quran dengan istirja', ya, iaitu dengan lafaz qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kepada Allah. Nampak tak, mula-mula bila melihat apa saja yang berlaku ini kepada Allah. Ya, inna lillah wa inna ilaihi, dan kepadanya,
Ya, raji'un, kita akan kembali. Jadi muallif rahimahullah menyebutkan wa khalaqas samawati wal ard, dan diciptakan langit dan bumi, wa khalaqal mauta wal hayah, diciptakan kematian, diciptakan kehidupan, wa ta'ata wal ma'siyah, dan juga diciptakan ta'ah. Ya, amalan yang kita buat ni merupakan makhluk. Kita ibadat ni makhluk. Ya, tapi kenapa kena buat ibadat? Sebagai bekal. Ya, yang bekal ini pun belum menjamin untuk kita selamat, belum menjamin untuk kita masuk syurga, melainkan menjadi asbab mudah-mudahan dengan kita buat amalan. Sebab tu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil asbab itu, kita ketika mana kita di atas dunia, seperti mana makan ubat ketika sakit, ataupun kita parking kereta, contoh dia, kita parking motor, kita kunci, ini merupakan asbab, merupakan sebab menunjukkan kita hamba Allah yang bertawakal kepada Allah, yang menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang bersedia bertemu dengan Allah. Contohnya kita ibadah, kita buat persediaan nak menuju kepada akhirat. Dengan bekal yang kita buat itu, adakah cukup untuk kita bawa bertemu dengan Allah? Jadi perkara yang sangat besar yang mesti kita fikirkan. Jadi kalau kita lihat banyak ibadah dalam syariat, sahaja rukun Islam yang kita telah bicarakan pada minggu lepas, membicarakan satu persatu, daripada syahadah, daripada solat kita, daripada kita membayar zakat, kita berpuasa, mengerjakan haji, semua perkara-perkara tersebut merupakan bekal yang mudah-mudahan ada pahalanya insya-Allah dan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat juga Allah Taala cipta, maksiat juga Allah Taala cipta, sihat, was-sihhata was-saqama, sihat, sakit juga Allah cipta, wa jami'il kaun, wa jami'al kauni wa ma fihi, dan semua ciptaan dan apa yang ada di dalamnya. Yang ada kalau kita tengok di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, yang Allah Ta'ala cipta ini semuanya asbab untuk kita kenal kepada Allah. Sebab itu kita mesti mengambil sebab ini dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi meyakini yang memberi kesan itu adalah Allah. Antaranya disebut dalam kitab Sirajul Huda, disebutkan apa kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sabit bagi hamba usaha dan ikhtiar. Maknanya sabit ni maknanya hamba ini kena usaha dan ikhtiar. Kerana apa? Kerana atas dunia. Bila kita di atas dunia, Allah telah meletakkan kita di darul asbab, tempat kita mengambil sebab. Namun ada adab ketika mana kita mengambil sebab ini. Bagaimana kita nak meyakini Allah sedangkan sebab itu menjadi hijab, iaitu dengan mengembalikan sebab itu kepada Allah, iaitu dengan meyakini sebab-sebab itu tidak memberi kesan ataupun bekas, melainkan biiznillah, dengan izin daripada Allah. Jadi penting. Sebab itu bila mana kita mengambil jalan asbab, seseorang itu diberi pahala bertawakal kepada Allah. Kita ikat diri kita dengan kita makan ubat untuk kita sembuh, dengan kita kuarantin diri kita di rumah untuk kita jadi lebih baik lepas ini, jadi sihat, dengan kita menuntut ilmu ni sebagai asbab untuk kita sampai kepada Allah. Jadi itu disebut dalam kitab Sirajul Huda. Maknanya sabit bagi hamba usaha dan ikhtiar, dan bagi dan tiada baginya kesan. Maknanya kita kena tahu bahawa apa yang kita buat ini tidak memberi bekas ataupun tidak memberi kesan, melainkan datang bekas dan kesan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja? Kalau kita tengok Allah Ta'ala cipta, wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan Allah Ta'ala menjadikan makhluk dan perbuatan mereka, maka perbuatan kita pun dicipta oleh Allah. Sebab itu kata ulama, antara tanda-tanda seseorang itu dipelihara oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, antaranya dia itu mudah untuk melakukan amal-amal kebajikan.
dimudahkan walaupun dia tak merancang. Ya, contoh malam ni tiba-tiba kita rasa nak baca Yasin, ya. Kita rasa malam ni kita nak baca Kahfi, kita rasa nak baca Dukhan, kita rasa nak baca Sajadah, kita rasa nak baca surah Hud sebab malam Jumaat. Tiba-tiba ada rohbah, ada keinginan yang tinggi untuk ibadah. Allah campakkan, Allah pelihara kita dengan hidayah dan taufik. Dan antara yang lain kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menyusahkan dia untuk bermaksiat. Dia ada peluang untuk bermaksiat, tapi ketika itu Allah menjaga dia. Maka itu antara tanda Allah memberikan dia hidayah dan taufik, riayah, penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, sebab dari Allah Subhanahu Wa Taala itu semua datang daripada Allah. Kerana itu pentingnya kita mempelajari hakikat iman ini. Dengan kita faham bahawa seluruh kehidupan ini datang daripada Allah, susah, senang, sihat, yang kita bertemu itu, kawan-kawan kita, anak isteri kita di rumah ini juga datang daripada Allah, maka sepatutnya menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mentakdirkan, menentukan rezeki-rezeki mereka dan ajal mereka. Sebab itu dalam perbahasan rezeki, dalam perbahasan ajal, ini merupakan suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Sejak azali. Azali ini adalah suatu masa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu bersifat qadim. Maka apa yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz itu kita pun tak tahu bila Allah mentakdirkan takdir kita itu. Ala kulli hal, kita wajib beradab, mestilah beradab dengan takdir yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita. Allah mentakdirkan rezeki kita, kena beradab dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Contohnya, kalau kita lihat, Allah telah mentakdirkan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apa rezekinya? Rezeki ini bukan saja duit. Rezeki ini, umur pun rezeki kita. Keberkahan dalam umur itu rezeki. Ada orang umur dia panjang, tapi tak banyak ibadah. Ada orang umur dia pendek, tapi penuh dengan ibadah. Kita tengok dalam hari ni, hari ni kita hidup. Kita boleh timbang, kita boleh nilai kehidupan kita pada hari ini daripada subuh sampai sekarang ni. Berapa banyak dah kita membaca Quran, berapa banyak dah kita mengaji, berapa banyak dah kita buat kebaikan. Kita boleh tengok diri kita, berkah atau tidak kehidupan kita. Kan itu keberkahan dalam umur itu rezeki. Mendapat kawan-kawan yang baik, rezeki. Kita boleh lihat kawan-kawan kita dalam Facebook, dan kawan-kawan kita di sekeliling kita, jiran-jiran kita, yang terkadang Allah telah menetapkan kita mendapat kawan-kawan yang baik, itu rezeki. Dan juga kehidupan kita, dari segi harta kita, contoh dia, Allah bagi rezeki yang baik. Kadang-kadang gaji sikit tapi rezeki banyak. Ada orang gaji banyak tapi rezeki dia sedikit. Sebab itu rezeki ni memang semuanya datang daripada Allah. Dan gaji itu pun sebenarnya daripada Allah. Cuma gaji itu asbab saja, tepat sebab kita kerja. Jadi kata ulama, rezeki itu bila mana kita gunakan pada jalan yang baik, maka kita akan mudah untuk ingat kepada Allah. Sebab itu ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan, dia punya duit dia banyak. Contoh dia, kerana dengan duit banyak itu dia mudah ingat kepada Allah. Ada orang yang Allah bagi dia sikit saja rezeki dia, kerana Allah tahu kalau rezeki dia banyak, dia lupa kepada aku, maka aku bagi dia rezeki dia sikit. Kerana itu kita kena lihat rezeki-rezeki Allah Ta'ala bagi ni, kalau membawa kita kalau rezeki itu semakin banyak dan membawa kita lupa kepada Allah, hati-hati. Wal'iyadzubillah, takut-takut dia istidraj saja, ataupun tipu daya daripada Allah. Ataupun rezeki kita semakin sikit, duit dah tak banyak dah, tapi semakin kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Maka itu juga satu perkara yang kita kena nilai semula diri kita. Jadi begitulah. Rezeki ni, tadi kita dah sebut, rezeki itu bukan saja duit, tapi ilmu yang Allah Ta'ala bagi, ibadah yang Allah Ta'ala bagi, kehidupan kita yang Allah Ta'ala bagi, itu adalah rezeki.
Dan rezeki yang paling besar bagi seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu adalah sentiasa berbaik sangka kepada Allah. Rezeki ni tak ramai yang dapat. Ya, kerana bila mana kita tidak bersangka baik dengan Allah, di situ kurang adab kita dalam menghadapi takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang inilah perkara yang kita kena didik, khususnya apabila kita belajar dalam madrasah tarbiyah ini. Kita nak didik diri kita, jiwa kita supaya sentiasa beradab dalam kehidupan ini. Bila kita sakit, kita sabar, itu adab. Bila kita ditimpa musibah, kita redha, itu adab. Jadi banyak perkara yang perlu kita fahami, dan setiap adab itulah yang akan memahamkan kepada ilmu yang kita pelajari. Kita baca kitab tentang sabar, tapi kalau kita tak diuji, maka kita tidak faham apa itu sabar. Kita belajar tentang redha, tentang zuhud, tapi kita tak diuji dengan perkara-perkara yang susah. Seperti hari ni contoh, kita tengok bila ada PKP ni, baru kita rasa nak berjimat, baru kita rasa rezeki Allah tu yang Allah dah beri sebelum ni sangat banyak. Maka di sini kita belajar ilmu, kita dapat syukur, kita dapat redha, kita dapat zuhud. Ini semua rezeki daripada Allah. Inilah yang kita panggil tadi bersangka baik dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajal. Ajal ini merupakan hujung daripada penghidupan sesuatu. Kalau kita, ajal kita, wallahu a'lam, Allah rahsiakan. Kata ulama, mengapa Allah merahsiakan ajal ini? Supaya kita lebih bersungguh-sungguh mengenal Allah. Sebabnya kalau Allah tak cipta ajal, kita mungkin lupa terus kepada Allah kerana kita tenggelam dalam lautan dunia ini. Jadi bila kita diberi ajal, diberi umur ini sebagai persediaan menuju kepada ajal, maka di situlah kata ulama, hikmah Allah menciptakan ajal adalah makhluk itu akan sentiasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita tidak beramal. Kerana Allah ciptakan ajal, maka kita beradab dengan Allah di atas dunia dengan kita beramal, membuat bekal menuju kepada Allah. Jadi beruntung Allah ciptakan ajal. Jadi satu masalah pula kalau tak ada ajal. Disebutkan dalam kisah Nabi Daniel alaihissalam, ada kaumnya pernah meminta supaya Allah tidak mematikan mereka. Mereka datang kepada Nabi Daniel alaihissalam, lalu meminta, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, doa engkau ni makbul, maka mintakanlah kepada Tuhan kita supaya Allah Ta'ala menghilangkan kematian kepada kami. Kerana kami rasa dengan kematian itu menyebabkan ibadah kami tidak khusyuk. Lalu Nabi Daniel pun marah kepada kaumnya. Mengapa boleh jadi begini? Sedangkan orang yang ingat kepada kematian, maka ia akan lebih dekat dengan Allah. Inilah tipu daya daripada kaum Nabi Daniel. Dipendekkan cerita, lalu Allah mengkabulkan doa Nabi Daniel. Nabi Daniel berdoa. Sehinggalah mereka merasa gembira kerana kehidupan sudah tidak ada mati lagi selepas itu. Lalu mereka melihat kehidupan mereka semakin lama semakin susah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lalu kehidupan ini tidak ada kematian. Orang yang sakit dulu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas tak mati-mati. Bila ramai orang tak mati, maka penempatan di tempat mereka itu semakin sempit. Semakin tak ada tempat tinggal. Rumah makin sempit, anak-anak semakin banyak, cucu cicit semakin banyak, maka mereka sudah merasakan kesusahan apabila tidak ditimpa kematian. Maka banyak perkara belanja semakin besar sebab ada orang tua tapi Allah tak wafatkan, ada orang sakit tapi tidak disembuhkan sebab tak ada penghujungnya, tidak ada ajalnya. Maka mereka kembali datang kepada Nabi Daniel dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui bahawa pentingnya adanya kematian. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mengenal Allah, hatta benda yang kita tak suka mati pun boleh
kita ambil banyak hikmah daripada kematian yang Allah Ta'ala cipta. La tazidu wa la tanqus. Ya, yang mana rezeki dan ajal ini tidak sedikit pun. Bila mana Allah dah tetapkan, dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan di Lauhul Mahfuz, itu saja. Ya, sebab itulah dalam riwayat hadis, dalam mafhum hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan seseorang itu melainkan Allah telah cukupkan rezekinya. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan rezekinya. Jadi selagi kita hidup ni maknanya ada rezeki lagi, insya-Allah. Ada rezeki. Ya. Jangan kita takut dengan rezeki, walaupun kita kata mana ustaz nak makan, ya, macam mana gaji, kerja pun tak, contoh dia tengah-tengah kita PKP ni. Ya, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita risau adalah perkara yang tak menjamin kita. Apa dia? Berkenaan dengan hari kemudian, yang belum tentu kita ni selamat lagi. Ya, perkara itu yang mesti kita risaukan berbanding dengan perkara yang telah dijamin dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam mata Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan matan ini, wala yahdutsu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Ya, dan ya, tidaklah berlaku itu, wala yahdutsu hadithun, tidaklah berlaku satu-satu perkara itu illa biqada'ihi, kecualilah Allah Ta'ala telah menetapkan dengan qada, dengan pelaksanaannya, wa qadarihi wa iradatih, dan juga dengan takdirnya, ketetapannya, wa iradatih, dan juga dengan kehendaknya. Ya, jadi mesti kita faham apa yang berlaku hari ini. Ya, hatta virus pada hari ini, virus corona COVID-19, yang kita risau setiap hari kesihatan kita, itu pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah supaya yang sihat terus diberi kesihatan, supaya yang sakit diberi kesembuhan, yang sihat, ya, yang masih lagi Allah Taala izinkan tidak sakit dan sebagainya, teruskan, ya, untuk kita menambahkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara asas kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan Allah. Inilah kata ulama tauhid, sekurang-kurang kita mencari dalil ataupun burhan, bukti dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang dalilnya adalah dalil akli. Ya. Jadi dalam peringkat seseorang itu, ya, dalam dia nak mencapai kepada yakin, ada golongan yang dipanggil sebagai golongan yang muqallid, golongan yang ikut-ikut saja. Ya, golongan muqallid. Muqallid ini dalam tauhid sebagian ulama mengatakan sah imannya. Yang golongan muqallidin, yakni yang bertaklid, ya, contohnya seseorang yang ikut keyakinan gurunya. Contoh orang, dia baru belajar Islam, dia baru belajar tauhid, dia meyakini Allah dengan keyakinan gurunya. Apa yang gurunya ajar, itulah yang dia yakin. Maka ulama kata sah keyakinannya dengan syarat sah yakin gurunya. Maka gurunya itu mesti betul keyakinannya, baru sah yakin dia. Dan diwajibkan dia mempelajari ilmu tauhid sehingga naik kepada peringkat ittiba' ataupun peringkat sudah boleh mencari dalil. Ya. Jadi kita ini alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan belajar kitab ini tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk kita mencari dalil. Paling kurang dalil itu ada dalil akli. Dalil dengan akal. Kita yakin dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala cipta, itu menunjukkan kewujudan dia. Kewujudan, ya, pencipta yang Maha Esa yang mewujudkan segala sesuatu. Baik. Bagaimana wujudnya Allah? Ya. Pertama, Allah itu, ya, kita dah sebut tadi, laisa kamitsli syai', tidak akan menyerupai sesuatu. Kalau makhluk wujudnya daripada adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada, adapun Allah Ta'ala itu wujudun, ada saja. Ada. Maknanya ada itu ada yang tiada pemula.
Bila dikatakan ada yang tiada permula, tiada mula, maka dia panggil qidam, sedia ada. Itu dia panggil ada yang tiada permula. Dan adanya tiada pengakhir ataupun tiada akhir bagi Allah ini dipanggil baqa, kekal. Dipanggil baqa. Maka wujudnya Allah itu dengan ciri-ciri yang pertama, Allah Ta'ala itu wujud bila makan, tanpa ada tempat. Kadang orang tanya, Allah itu di langit ke Ustaz? Jawapannya tidak. Bahkan Allah itu tidak ada di mana-mana jihah, tidak ada di mana-mana arah. Dengan kata yang mudah, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan arah dan tempat. Kenapa? Sebab Allah cipta tempat. Jadi nak buat apa Allah perlu kepada tempat. Ini dalil yang sangat mudah untuk kita fikir dengan akal kita. Allah Maha Kuasa. Jadi bila Allah mencipta makhluk, buat apa Allah nak bergantung kepada makhluk? Allah mencipta arash, bukan bermaksud Allah duduk di arash. Allah mencipta kursi, bukan bermaksud Allah duduk di kursi, tetapi Allah nak menzahirkan keagungan, kehebatan ciptaannya. Contohlah orang kaya. Orang kaya ini kita kenali bukan dengan duitnya, tetapi dengan harta yang ditunjukkannya. Hatta kalau orang yang tak ada duit pun kita tak tahu dia tak ada duit. Kita pergi satu rumah yang besar, contoh rumah dia 3 tingkat. Kat luar semua kereta, banyak kereta Ferrari, ada kereta Audi, ada Mercedes. Maka dalam hati kita kata orang ni kaya. Orang ni kaya ni. Sedangkan kita tak tahu dia ni kaya atau miskin. Jadi begitulah Allah Ta'ala. Yang memang mencipta kita yang maha kaya, maka ditunjukkan kekayaan dan kehebatannya melalui makhluknya. Diciptakan alam ini, diciptakan alam ini 7 lapis. Langit itu ada 7 lapisnya. Bumi itu ada 7 lapisnya. Allah ciptakan arash, Allah ciptakan kursi. Hatta Allah menciptakan para malaikat. Bukan bermaksud Allah berhajat kepada malaikat, tetapi Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatannya. Inilah menunjukkan Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih. Allah tidak bergantung kepada yang lain, berdiri dengan sendirinya, tidak bergantung kepada yang lain. Ini wujud Allah itu wujud bila makan, tanpa ada tempat. Jadi sebab itulah kata ulama, dengan sebab inilah mengapa makhluk tidak boleh melihat Allah dengan matanya sendiri. Sebab apa yang kita lihat ini semuanya adalah tempat dan arah. Hatta kalau kita melihat di langit sekalipun, contoh kita tengok di langit. Orang tanya mana Allah? Tak ada pun Allah di langit. Contoh memang Allah tidak boleh dilihat. Kerana setiap tempat yang dilihat oleh makhluk itu adalah tempat. Itu adalah arah. Tempat dan arah ini tidak diperlukan pun oleh Allah. Ini menjawab apa yang terkadang orang mengatakan Allah Ta'ala itu ada di langit dengan dalil Nabi Isra' dan Mi'raj. Nabi mendapat wahyu salat ketika mana Nabi naik ke langit yang paling tinggi bertemu dengan Allah. Maka ulama mengatakan maksud bertemu dengan Allah di situ bukan Allah berada di atas sana. Bukan bermaksud Allah ada di atas sana, tetapi Allah itu memberikan wahyu salat di kedudukan yang paling tinggi dan mengangkat martabat Nabi SAW di kedudukan yang paling tinggi yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana makhluk, hatta malaikat sekalipun. Menunjukkan ketinggian. Lalu dibawa Nabi SAW itu ke tempat yang paling tinggi, tempat yang paling agung, dan diberikan hadiah yang paling hebat, iaitu salat. Bukan bermaksud Allah di situ. Jadi kena faham betul-betul apakah maksud wujudnya Allah itu. Allah wujud bila makan, bila jihah. Kemudian antara ciri kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu wujud. Bila kata Allah wujud itu tidak seperti makhluk, Allah itu wujud bila syakal. Tidak ada rupa bentuknya. Bila kaif, tanpa bagaimana. Jangan ditanya Allah itu. Bila kita kata tidak ada bentuk, maka
keluar kita daripada persoalan bulatkah, petakkah, besarkah atau kecilkah. Mudah saja. Allah itu seperti zarahkah, kecil, seperti atomkah, maka tidak akan wujud di benak akal kita, kerana setiap persoalan yang mungkin timbul di benak kita, yang kita cuba memikirkan zat Allah itu bagaimana, maka kata ulama hukumnya adalah bid'ah. Benda ini tak boleh ada dalam akal kita dan merupakan mainan daripada syaitan. Maka jawapan yang terbaik bagi kita mengenal wujudnya Allah, pertama bila makan, yang kedua bila kaif, bila syakal, tidak ada bagaimananya, tidak ada rupa bentuknya, kerana setiap yang berbentuk itu makhluk. Dan yang membentuk makhluk itu al-musawwir huwa Allah. Allah Ta'ala lah yang membentuk kita. Jadi Allah nak buat apa? Allah berhajat kepada bentuk. Dan ciri yang seterusnya, Allah itu wujud tanpa terkait dengan waktu dan masa. Kerana waktu dan masa itu dicipta oleh Allah. Maka keluar daripada itu, setiap makhluk itu bergantung kepada masa. Sebab itu kita ada mula dan kita ada akhir. Kita ada hidup dan kita ada ajal mati. Tapi Allah menciptakan masa, tetapi Allah tidak duduk di dalam masa itu. Allah Ta'ala mentadbir masa. Jadi kerana itu Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka itu secara mudah untuk kita fahami bagaimana wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala pada siri pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam ini memberi manfaat. Paling kurang kita meyakini Allah Ta'ala wujud di akal kita dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan kita mempelajari ilmu ini sebagai teori yang akan mengajarkan kita mengenal Allah dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam pengajian yang akan datang dalam tajuk sifat-sifat Allah. Kita akan belajar nanti tentang sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita rancangkan, yang telah kita ikuti dalam pengajian pada malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah hina itu datang daripada kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.